Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan nikmat kurnia-Nya diizinkan olehnya untuk kita semua meneruskan kehidupan kita sehingga ke saat ini untuk terus-menerus mencari redha-Nya, mencari keampunan-Nya dan juga beramal ibadah. Dan juga salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi para penonton sekalian, saya nak tanya, apa khabar semua? Sihat? Jadi moga-moga kita semua dikurniakan kesihatan dan kekuatan, lagi-lagi dalam bulan yang penuh dengan barakah, iaitu bulan Ramadan. Dan jika ada di antara kalian yang tidak sihat, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan kepada kalian semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya teruskan lagi, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih, jazakumullah khair, barakallahu fikum, kepada para penonton sekalian yang setia bersama saya daripada tahun 2019 hingga ke tahun ini, tahun 2022, dalam siri Ramadan 2019, 2020 dan juga tahun ini terkini 2022. Jadi sebelum ni saya dah bawakan dua tema yang berbeza. Pada tahun 2019 kita bawa hashtag satu hari semak sebelum sebar. Yang kita menceritakan tentang hadis-hadis yang lemah dan hadis yang palsu yang berlegar-legar dalam kalangan masyarakat. Tapi tahun seterusnya kita ceritakan tentang amalan sunnah yang mudah untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Itu hashtag satu hari satu sunnah. Jadi insyaAllah pada tahun ini saya akan bawakan satu tema yang pada saya cukup menarik untuk sama-sama kita teladani, untuk kita kuatkan semangat kita, iaitu hashtag ibrah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum saya teruskan lagi, saya ingin meminta maaflah kepada para penonton sekalian kerana kelewatan untuk saya post video-video sebelum-sebelum ni, siri Ramadan sebelum ni yang tak habis lagi sampai sekarang. Hal ini kerana saya ni ada urusan kerja di luar kawasan, jadi ada kalanya susah untuk mendapatkan capaian internet yang cukup laju untuk post. Jadi masa pun kurang untuk record video, nak edit lagi dan sebagainya. Jadi saya minta maaf lah, tapi saya akan usahakan yang terbaik untuk habiskan siri yang lepas, dan kita doa-doa moga Allah Subhanahu wa taala permudahkan dalam siri Ramadan tahun 2022. Hashtag ibrah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jom kita teruskan tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan. Jadi pertama sekali, ibrah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah itu ibrah? Ibrah ni dalam perkataan bahasa Arab. Jadi bahasa Melayunya ialah pengajaran. Ibrah daripada Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kitab suci Allah SWT, mukjizat yang diturunkan, yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dipelihara daripada dulu, zaman Nabi dulu sampailah sekarang, masih dijaga. Allah SWT jaga sebaik-baik kitab suci ini daripada sebarang tokoh tambah. Jadi kita juga, kitab Al-Quran ini juga merupakan satu manual kehidupan bagi kita umat Islam di dunia ini. Maksudnya daripada segi hukum hakam Allah dah ceritakan. Jadi nak kita fahami dengan lebih detail, bagaimana kita kena buka As-Sunnah. As-Sunnah tu pula apa? As-Sunnah tu seperti mana yang kita dah bincangkan dalam siri yang lepas. As-Sunnah ni tak jauh beza dengan perkataan Al-Hadis. Hadis ni bererti sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi kita, Nabi terakhir, daripada sama ada daripada percakapannya, daripada segi perbuatan, daripada pengakuannya, dan juga sifat fizikal dan peribadi baginda Nabi SAW. Jadi maksudnya apabila kita cerita tentang ibrah daripada Al-Quran dan As-Sunnah ni, saya nak ceritakan tentang pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran dan juga yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis baginda. Jadi ada ke soalannya? Jawapannya ada, sangat banyak. Daripada Al-Quran kita ada cerita tentang para nabi, daripada bermulanya Nabi Adam sehinggalah ke Nabi Muhammad SAW. Itu 25 rasul yang wajib diketahui. Ada juga tentang nabi yang tidak wajib kita ketahui tapi diceritakan di dalam Al-Quran, seperti Nabi Khidir. Dan juga ada juga diceritakan di dalam Al-Quran tentang umat-umat terdahulu dan juga orang-orang soleh seperti Luqmanul Hakim. Umat-umat terdahulu seperti kaum Sadum, ada
kaum umat Nabi Lut, dan juga diceritakan juga tentang Nabi Ibrahim, bagaimana baginda melalui kehidupan yang penuh dengan cabaran, sehingga ditinggikan darjatnya sangat tinggi. Jadi kita akan menceritakan dengan lebih mendalam tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Lut dan Nabi-Nabi yang lain, dan pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah-kisah hidup mereka di dalam episod-episod yang akan datang, dan dalam siri inilah. Tapi untuk episod ini kita akan cerita tentang pengenalan dulu. Apakah ini maksudkan dengan tema kita, iaitu ibrah daripada Al-Quran dan Sunnah? Apakah maksud tema tersebut dan apa yang akan kita bincangkan dan mengapa penting untuk kita bincangkan. Jadi jom kita teruskan. Persoalan yang pertama, apakah kepentingan untuk kita mempelajari tentang kisah-kisah ni semua? Adakah kepentingan? Jawapannya mestilah ada. Saya akan bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu auzubillahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbiru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Maksudnya Al-Quran ini ialah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memerhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Jadi jelas dinyatakan di dalam ayat yang saya baru bacakan tadi bahawa penting untuk kita menelusuri kitab-kitab Al-Quran, bukan hanya untuk kita baca daripada kulit ke kulit, tetapi kita perlu untuk mentadabbur dan kita memahami. Mentadabbur tu bermaksud kita baca, kita fahami dan kita amalkan. Jadi dalam Al-Quran ni, walaupun bahasa Arab, tapi kita ada guru-guru, kita ada ustaz yang menceritakan, yang menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan kita tak mampu itu, ini dan sebagainya. Sedangkan semuanya ada di internet. Jadi bolehlah kita baca, boleh kita dengarkan ustaz-ustaz yang ada tauliah, yang boleh memberikan, yang boleh sampaikan, boleh tafsir Al-Quran. Jadi insya-Allah jangan lepaskan peluang kita lah. Dengan teknologi yang kita ada ni, kita manfaatkan sebaik mungkin. Okey. Seterusnya, mengapakah kisah-kisah ini diceritakan di dalam Al-Quran? Jadi semestilah seperti mana yang saya dah katakan pada awal tadi, kita ni manusia, kita ni ada perasaan, dan kita bukannya macam malaikat yang kuat dan sentiasa patuh pada perintah Allah. Kadang-kadang kita ni tergelincir mengikut nafsu kita, terdengar bisikan-bisikan syaitan. Jadi ada kalanya kita perlukan dorongan, kita perlukan nasihat. Jadi daripada kisah-kisah inilah, kisah para nabi, kisah umat-umat terdahulu, kisah orang-orang soleh inilah kita perlu untuk kita ambil pengajaran, kita baca, kita ambil iktibar dan kita kuatkan diri kita. Jadi kalau kita ada perasaan sedih, kita lemah semangat, perlu untuk kita cuba baca, cuba kita faham kisah-kisah yang diceritakan ni. Jadi kita terubatlah sedih kita, daripada semangat kita yang tiada, akhirnya mula membakar semula untuk kita teruskan kehidupan kita ini, untuk terus menerus seperti mana saya kata tadi, terus menerus mencari keridhaannya, mencari keampunannya, dan juga untuk kita beramal ibadah, untuk mempersiapkan diri kita ini untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Jadi saya tak nak cerita panjang-panjang, tetapi kita akan menelusuri satu persatu. InsyaAllah satu hari saya akan bawakan satu kisah dan satu pengajaran yang boleh kita dapat, sekurang-kurangnya satu pengajaran yang boleh kita dapat daripada kisah tersebut. Yang kita akan ceritakan tentang para nabi, seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, kaum Nabi Lut, dan sebagainya, banyak lagi. Tapi teruskan bersama saya, setia bersama saya di dalam siri Ramadan 2022 #Ibrah Al-Quran, daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan insyaAllah moga-moga sedikit sebanyak dapat memberi manfaat. Kalau tak dapat semua, sekurang-kurangnya ambillah satu dan implikasikan di dalam kehidupan seharian kita. Jadi moga-moga Allah SWT pelihara kita. Dan jangan lupa wahai para penonton sekalian, kita diberikan peluang untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Jadi insyaAllah buatlah yang terbaik, buatlah apa yang mampu untuk kita meraihkan bulan Ramadan ini. Kenapa? Kerana kita tidak tahu bila kali terakhir bulan Ramadan kita tidak tahu bila lagi kita akan dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Jadi buat yang terbaik pada tahun ini, dan moga-moga Allah SWT menerima segala amalan kita, dan kita akan bertemu
semula di dalam syurga Allah kelak dan mendapat syafaat baginda di hari akhirat kelak. Sekian, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Sekian, kita jumpa lagi di dalam siri Ibrah Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.